Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa amitna min ahli al-khair. Allahumma ij'alna faqihan fid din waj'alna 'aliman fid ta'wil. Isrif 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal amrad innaka 'ala kulli shay'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashkuru ila Allah subhanahu wa ta'ala ala riayatihi wa barakatihi wa ni'amihi. Wa nastati' an nahdura lid-dawrah abil muhadarah fi hadhihi as-sabah al-mubarak. Yang saya hormati, yang saya kasihi Tuan Fungsi Surau, yang saya hormati, saya kasihi Timbalan Fungsi Surau, Imam, sahabat saya yang saya boleh sebut nama lah, Ustaz Rahman, dan pimpinan surau Darul Ikram, haji-haji, umi-umi, ikhwah wa akhwat, moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kesekian kalinya kita bertemu untuk kita bertalaki kitab yang dinamakan sebagai Al-Misbahul Munir fi ma'rifatillahi al-qadir. Baik, al-misbah dengan maksud, dengan makna lampu, al-munir yang terang, yang menerangi, yang disebut sebagai isnad majaz, iaitu perumpamaan. Kitab-kitab lama ni dia banyak buat perumpamaan, seolah-olah risalah ini boleh menjadi lampu. Lampu pada apa? Lampu pada kenal. Ma'rifah tu daripada perkataan arafa ya'rifu. Dia boleh menjadi ta'aruf, dia boleh menjadi ma'rifah. Itu bahasa kita belaka tu. Kita pernah guna belaka tu. Kenal apa? Kenal Allah. Ismu zat, ismu zat Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah hari ini, Tuhan kita tu. Kenal melalui sifat. Kenal melalui sifat. Adapun Allah Ta'ala tu mawjud, ada. Allah Ta'ala tu ada. Kaedahnya ialah kullu mawjudin yasihu bin nazar. Setiap yang ada sah untuk dilihat. Benda-benda ada ni, sesuatu yang ada ni sah untuk dilihat ni. Ikutlah apa sekalipun ada, sah dilihat. Jadi Allah Ta'ala ni sah dilihat, tetapi bukan di dunia, di akhirat. Ayat Quran ada sebut wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pula masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Melangkah masuk dalam syurga sahaja bertukar rupanya, kegembiraannya yang mutlak. Tapi itu hakiki ke? Hakiki dah. Mana yang lebih akbar, yang lebih besar? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya. Tuhan orang mukmin tadi melihat dengan mata kepala. Tengok Tuhan dengan mata kepala. Di mana? Dalam syurga yang kita duduk sembah hari ini ni. Jadi dalam syurga tengok Allah Ta'ala. Sebab itulah alim ulama ahli sunnah wal jamaah tidak menakwil ayat ini. Dia tak takwil. Dia kata betul lah Allah tengok tu di syurga, bukan di dunia. Walaupun Mu'tazilah menakwil ayat ini, dia kata
Apa maksud melihat Allah Ta'ala ila rabbiha nadhirah? Itu maksudnya melihat akan khalaqa, iaitu melihat akan makhluk Allah Ta'ala. Melihat sesuatu yang indah-indah dalam syurga. Air, sungainya, mahliganya, bidadarinya, itu yang dikatakan melihat Tuhan. Takwilan daripada Mu'tazilah. Bermakna nak tengok ni kena ada cahaya. Mustahil Allah Ta'ala menumpang pada cahayanya. Itu takwilan Mu'tazilah. Satu aliran yang berpecah dengan agama Islam. Dia takwil ayat itu. Jadi selama-lama tak boleh melihat Allah Ta'ala. Pandangan Mu'tazilah. Ahli sunnah kata tak. Dia kata benda-benda yang tak boleh tengok di dunia, di akhirat cerita lain. Cerita lain di akhirat. Di dunia aja kita boleh tengok Allah. Sebab itulah yang kita mengaji hari ini, melihat apa ni? Belajar mengenal Allah itu dengan zat, dengan apa? Dengan sifat. Berapa sifat? 20 sifat. Sifat wajib, sifat mustahil 20 juga. Dan sifat harus satu sifat. 41 sifat terkandung di dalam syahadah kita yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang duk mengucap betul lah. Yang 5 kali duk mengucap satu hari itu. Syahadah pertama itu ada 41 sifat Allah Ta'ala yang disebut satu-satu dalam kitab Ummul Barahin karangan Imam As-Sanus. Manakala syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada 9 sifat. Dalam tu 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Rasul. 9 pula. Tambah kedua-dua tu 50 sifat. 50 sifat yang mesti tahu dan mengaku secara umum. Dan ianya fardu ain. Bila sebut fardu ain ni, pokok mana pun tak ada kaedah lain lah. Kena mengaji lah. Kena mengaji secara umum. Kalau orang tanya boleh jawab apa maksud wujud pada Allah, kita jawab selalu wujud tu ada. Baik, kalau wujud tu ada, sifat wajib ke sifat mustahil? Wajib, dengan maksud sungguh wujud tu. Kalau lagu tu nak mari iktiraf sikit-sikit, kok kita faham ikut-ikut, mari kan kita datangkan kepada saya sifat lawan bagi wujud. Jawab juga, kita jawab dengan tiada Allah Ta'ala tu mustahil. Cukup tak cukup? Dah lagi. Datangkan dalil, hujah. Nak menyokong kita sebut tadi tu. Sebab apa? Bertaklid dalam urusan akidah ni haram. Ulama sepakat tak boleh taklid. Mau tahu kat mana Allah tu wujud? Tu ustaz tu bagi tahu, aku ikut dia. Tak boleh. Tak boleh. Semayang tak apa. Kita ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i, mazhab kita. Puasa siapa? Imam Syafi'i. Haji kadang-kadang ikut Imam Syafi'i, kadang-kadang ikut Hanafi, Maliki. Ikut dalam ibadah tak ada hal lah. Kenal Allah kata dah, kenal Allah mu tak boleh ikut-ikut, mu sendiri je kena cari. Nak cari itu kena ada dalil lah, hujah. Hujah pertama dalam Quran. Fa'alam annahu la ilaha illallah, yang buat tahlil tu lah. Tak ingat ke ayat tu? Fa'alam annahu la ilaha illallah tu. Dia nak buat tahlil. Ingat dah. Ingat tu. Nasib baik dah. Kita buat zikir dah, buat tahlil. Kalau tak buat zikir, tak buat tahlil, celah mana nak ingat? Lepas tu suka-suka kata bid'ah. Ni masalahnya. Boleh faham ni? Kita ingat ni pasal ada tahlil, ada ni lah, ada zikir-zikir dekat, kita buat zikir-zikir. Kita ingat. Kalau nak ikut, nak hafaz sendiri, minta maaf. Tak apa dah. Betul tak? Tak apa dah. Baik, tu dalil pertama. Dalil kedua, dalil menggunakan akal. Ya ke Allah wujud? Ya ke? Kita pun kata, kalau tak ada, kalaulah kita ada lagu ni, siapa yang buat kita? Manusia ke buat kita? Dah. Yang lebih hebat daripada kita buat kita siapa? Allah Ta'ala. Itu dalil akal.
Dalil Quran sudah ada, dalil akal sudah ada, cukuplah kita sebagai orang mukmin yang orang awam. Habislah settle sifat pertama. Adapun kalau orang cerita pada kita, ustaz, ada bukan ustaz lah dunia kita, nak tanya sikit sifat ma'ani Allah ni, iaitu qudrat, apakah ta'alluq dia? Jawab selalu minta maaf. Tanya yang lebih-lebih ni minta maaf lah. Saya belajar ni buat untuk makan apa? Cukup-cukup makan je. Tak apa dah. Serah pada ustaz tu je yang mengajar, sebab dia yang pandai. Saya tak kerti. Cukup sekadar saya je. Hak tu je nak. Ulama kata sekadar diri kamu. Faham sifat Allah ni sekadar cukup makan untuk diri kamu, bukan untuk mengajar pun. Itu dinamakan fardu ain. Tak banyak-banyak pun tak apa. Tanya lebih-lebih, tanya ustaz tu lah, sebab dia mengaji pondok, mengaji tinggi kan. Tanya dia. Boleh je. Itu maksud saya belajar sifat 20 tak perlu nak uraikan panjang, tidak. Cuma mengenal je. Hak panjang-panjang tu bagilah pada alim-alim sikit. Tapi kena ingat, tiap-tiap dua marhalah mesti seorang ada yang alim dalam semua bidang agama. Kalau tidak, tak ada lah nama fardu kifayah tadi. Itu berdosa lah. Dua marhalah kena ada seorang yang pandai tukang mandi mayatnya, yang nak rujuk tentang fiqahnya, nak rujuk tentang ilmu tauhidnya. Ada di kawasan kita kurang-kurang dua marhalah. Kalau tak, dosa belaka lah je. Kita syukur pada Jais Paik, sebab dia lantik di kalangan ada guru takmir kita. 19 orang guru takmir itu ada bermacam bidang. Kita syukurlah. Kalau tidak, dua marhalah tak ada seorang, berdosa belaka. Jadi insya-Allah kalau ada di kalangan anak-anak kita yang pergi Mesir, yang pergi Jordan, surau kita nombor 1 pergi tanya mak ayah dia, lagu mana anak? Segar tak segar anak yang mengaji kat Jordan tu? Ada masalah keuangan, kau tanya. Tak perlu dia tanya kita, kita tanya dia balik. Nak berapa, nak bantuan ke tidak? Sebab apa? Tapi kena syarat jugalah. Balik nanti berkhidmat kepada kampung kita. Bagi dia nak apa? Sebab kita nak tumpang ilmu dia. Orang agama ni hari ni tuan-tuan nak ditumpang dengan ilmunya. Kerana mereka ni membawa sedikit harapan. Takut-takut tak ada di kalangan kita ini pergi hijrah ke tempat lain, hilang. Tidak ada cabang orang nak rujuk dalam agama, sedangkan fardu kifayah. Berdosa belaka lah kita. Boleh? Lebih kurang mukadimah kita hari ni lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kita tu? Berhenti kat mana? Huraian pertama. Betul? Betul? Saya tak ingat ni. Ke masih lagi mukaddimah? Ada di mana dalam catat? Sebab satu purnama lama, satu purnama. Ada dekat mana? Huraian pertama, betul? Dah masuk ke? Baru masuk huraian pertama. Ke mukaddimah lagi, ada lagi mukaddimah. Dah. Ada catat? Huraian yang ketiga dah. Banyak sangat ada ketiga ni. Huraian pertama kan? Tak lagi yang pertama ni. Ada? Muka surat 2 kitab Rumi saya jauhi. Ya, mesti. Huraian pertama muka surat 2. Setakat mana huraian pertama tu? Bermula atas sekali. Kita berhenti kat mana tu? Ke awal-awal lagi? Saya tak catat. Huraian pertama start mula-mula lagi lah. Baiklah. Kita minta tanda sikit. Saya lupa nak tanda lah sebab banyak saya mengajar. Lebih 20
24 lah. Nak ingat satu-satu payahlah kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Tak apalah. Kalau ulang lagi pun tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bermula agama itu. Bermula agama dengan mubtada lah. Dalam bahasa kita mubtada ni. Permulaan bermula. Bermula agama itu ialah ibarat. Bahasa kita juga ibarat. Kamu diibaratkan sebagai bulan purnama. Ibarat. Tidak. Allah Subhanahu wa taala. Dekat mana? Berhenti. Dekat mana? Anak dia ni. Bismillah. Uraian yang pertama pada pengenalan agama. Boleh? Muka surat 5. Muka surat 5. Betul lah? Betul lah. Haji kata surat 2 tadi kan? 2 tu apa benda? Semula. Tak habis lagi mukadimah ke? Boleh baca tak? Dekat mana tu pengerusi? Dekat mana saya berhenti sebenarnya? Dia tak boleh kalau mukadimah tak habis lagi, kita mukadimah lagi lah. Muka surat 5. Ayuh, subhanallah. Betul lah tu. Kita sepakat lah. Sepakatlah tu. Sepakatlah. Huraian yang pertama lah. Okay, baik. Boleh Umi belakang ada? Ada Umi buat catatan. Umi selalunya detail sikit. Tak ada. Okey, kita mulakan lah. Okey, baik. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Baik. Bermula agama itu ialah ibarat. Sebab tu bahasa Arab ini ibarah tu kita sebut ibarat. Nah. Hasad. Apa maksud hasad? Ji? Hasada. Apa maksud hasad? Bahasa Arab tu bahasa kita ni apa? Orang Melayu belaka dah. Dan dengki. Tak dengki. Perasa tidak kalau kita sebut hasad dengki, betul tak? Arab lagi, Melayu lagi. Hasad tu dengki dah. Begitu juga hasud. Hasud tu bersangkatan dengki. Hasin waudan. Kita pun sebut hasud. Hasud lah. Mu ni menghasut orang. Mu ni menghasad orang. Sama. Banyak bahasa Arab ni guna kan. Tak. Masjid, musalla, solat, taubat. Tak. Banyak kita guna bahasa Arab. Ibarat kata sinonim lah bahasa kita dengan bahasa Arab. Jadi kalau nak mengaji bahasa Arab ni mudah lah rasanya. Benda mudah tak? Jadi ibarat. Yakni satu ibarat apa? Perumpamaannya apa? Ianya satu tuturan. Kalau bahasa kita pertuturan. Satu tuturan dan cakapan ataupun percakapan. Sebab bahasa lama sikitlah. Sebab kita ni, kitab kita ni 100 tahun dah umurnya tu. Tak ada 100 tahun kat sini. Tak ada dah. Baik. Daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang. Bahasa kampungnya, agama ni ialah undang-undang. Agama ni undang-undang. Bahasa kampungnya. Lepas tu undang-undang yang datang dari siapa? Undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala. Itu undang-undang. Jadi ada dua set lah undang-undang sekarang ni. Undang-undang duniawi, undang-undang ukhrawi ada hari ni. Hak mana lagi yang kita nak tumpu ni? Hak mana yang lagi penting? Tentu undang-undang agama, undang-undang yang datang daripada Allah. Orang panggil undang-undang ukhrawi. Kadang-kadang undang-undang pada kita nampak tak salah, pada Allah salah. Belagalah jawabnya. Contoh, berkhaluat. Orang marah khaluat ni. Dalam agama tak boleh khaluat. Di luar-luar sana tu tak ada masalah. Apa mereka cakap aku nak cakap dengan orang perempuan, tak boleh dua-dua. Bukan aku nak buat apa pun. Ni bukan orang kafir je marah, kita marah sekali. Orang Islam pun marah. Sebab apa? Sebab dia fikir akal. Sedangkan undang-undang Allah Ta'ala, tuan-tuan, langgar lampu merah. Undang-undang apa tu?
Duniawi ke ukhrawi? Tak bayar rotek, lagu mana? Salah tu. Undang-undang tu. Duniawi ke ukhrawi? Duniawi. Bila duniawi dan ukhrawi, dua set undang-undang ini berlaga sama satu, nak pilih mana? Tentu kita pilih yang ukhrawi, tentu. Taubat mesti orang mau. Undang-undang duniawi ikut dia lah kan. Sebab tu kita kata benda-benda yang duniawi kita bincang lagi, yang ukhrawi jangan duk bincang lah. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang tanya saya, Ustaz, saya langgar lampu merah tak apa Ustaz? Langgar lampu merah. Haji nak ke mana dia nak lampu merah ni? Oh, hari tu Ustaz, memang nak cepatlah sebab dia Tok Bilal. Tok Bilal masjid Jumaat dah nak masuk dah. Oh, zam merepek dia. 2-3 kali juga lah lampu merah. Hari tu tak sempat. Polis ada. Lepas tu kena saman lah. Kena saman Ustaz. Berapa kali dah kena saman? Sekali dah. Berapa kali buat? Dah berkali-kali Ustaz. Lagu mana tu Ji? Lagu mana? Saya kata undang-undang duniawi pun ada berkait juga dengan akhirat ni. Tak, jangan langgar lah. Takut-takut kena saman tu je kedua dah. Takut aksiden lah apa. Itu lain cerita. Lepas tu kena saman tak? Alhamdulillah dia tak sama saya. Pasal apa? Sebab dia kata apa? Haji ni bukan jenis orang langgar lampu merah, dia kata. Dia pun tanya sebab juga pasal apa ni. Dia kata, tuan saya nak pergi azan sebab nak masuk hari Jumaat apa ni waktu solat dah. Dia pun maaf lah gitu. Nampak tak set undang-undang tadi dah. Tentang maaf tak maaf cerita Allah Taala. Yang penting kita doa pada Allah, ya Allah ampun dosa aku. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampun siapa-siapa dia nak ampun, dan Allah akan azab siapa-siapa yang nak azab. Tak boleh, itu bukan hak kita. Dalam bab minta doa, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah. Siapa Allah Ta'ala? Khalik, Tuhan kita. Baik. Ke atas Rasulnya. Dia mari dulu pada Rasul. Dia panggil step tu dulu. Tak boleh ke Allah Ta'ala bagi selalu pada makhluk? Tak ada masalah kalau Allah nak bagi. Tapi Allah bagi step. Orang panggil apa? Nak memperlakukan adat pada kita. Sebab kita makhluk, Allah pun hadirkan seorang makhluk, iaitu Rasul namanya. Allah tak hadirkan dengan malaikat. Tapi boleh tidak Allah nak bagi semua faham tentang agama Allah? Tak ada masalah. Ada dalil. Kalau Allah nak bagi orang Islam ni, semua makhluk dia ni tunduk kepada dia, tak ada masalah. Tetapi Allah hadirkan Rasul. Kenapa? Nak memperlakukan adat. Sebab manusia, aku datangkan kamu seorang Rasul. Boleh okey, baik. Supaya menyampaikan akan dia akan agama kepada umat manusia. Dan Rasul ini tugas dia menyampaikan kepada umat manusia. Cukup tak pada manusia? Dah, kepada jinnya sekalian. Dan boleh tambah kitab kita tu untuk menyampaikan kepada umat manusia dan jinnya sekali. Tengok Rasulullah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini utusan tu kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Bukan manusia saja, jin pun kena ikut Rasul. Bahkan kata ulama, siapa lagi umat Rasulullah? Termasuklah malaikat pun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun muskil, kenapa malaikat perlu ikut Rasul sedangkan malaikat tak buat dosa? Nak bagi tahu ikutan itu untuk apa? Untuk ikram. Cara kita ikram ni, ikram, nak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul ini? Ikutan semua makhluk, termasuklah manusia, termasuklah jin dan malaikat sekali yang tak buat dosa tu. Dan malaikat itu mengikut Rasul itu kenapa? Untuk mengikramkan Nabi, untuk memuliakan Nabi, hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan surah kita lah, Darul Ikram, iaitu surau tempat kemuliaan, ikram. Baik. Okey. Atau dikatakan agama itu
terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya. Semua yang Allah datang pada Rasul itu semua itu undang-undang. Baik, semayang ni undang-undang tadi, semayang. Undang-undang tu tak? Undang-undang. Kita kena ikut kaedah. Boleh tak kita semayang 5 rakaat? Boleh? Tak boleh lah. 5 waktu ni tak berapa banyak ni. Kita mesyuarat dulu buat 6. Boleh tak? Sebab apa? Sebab agama Hindu 7. Saya tanya sendiri dengan Tok Sami, dia 7 kali. Kita baru 5. Lepas tu nak cukup lagi 7 agama lain, 7, kita 5, tak boleh je. Kena bagi banyak sikit lah, kita mesyuarat lah dulu. Boleh je? Bagi banyak sikit, bagi 6 ke 7. Boleh ke tidak ni? Tak boleh lah. Undang-undang datang dah daripada Allah Ta'ala. Set dia sudah ada. Tu pun nasib baik. Kenapa? Dalam Quran sebut autiru, hendaklah kamu solat witir. Ada tak dalam Quran kata autiru? Ada. Dia kata hendaklah kamu solat witir. Tiap-tiap suruhan Allah dalam Quran, ulama kata wajib. Wajib. Aqimus salat, dirikan solat, wajib tu. Dah. Atiz zakat, keluar zakat, wajib tu. Tiba-tiba dalam Quran kata autiru, hendaklah kamu solat witir. Wajib tak wajib ni? Wajib. Tak buat tak? Buat tak setiap hari witir kita tu? Buat ke tidak? Buat ke tidak? Dah lah. Sebab apa? Tarawih buat lah. Tarawih kita buat dah. Dah. Dalam Quran tu sebut. Ulama kata tiap-tiap suruhan Allah wajib. Tapi wajib lagu mana? 2 kaedah. Satu wajib, satu fardu. Nasib baik. Nasib baik ulama yang terangkan tu. Ulama terangkan pembahagiannya pula. Ada wajib, ada fardu. Nah, sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, nak tanya pada Rasulullah, yang fardu ni berapa semayang kita? Nasib baik sahabat tanya. Rasul kata yang fardu 5 je, yang wajib 1. Solat kita ni yang fardu 5, yang wajib 1. Apa beza wajib dengan fardu? Yang fardu 5 tu je. Yang wajib dengan maksud sunnah muakkadah, sunnah dituntut untuk buat. Kalau Nabi sebut 5, 6 fardu, sudah. Jawab ni lepas sembahyang isyak, witir lah kita jawabnya. Dah, Haji nak 5 ke 6 ni? Tanya dulu, nak 5 ke 6 solat kita ni? Lagu mana Haji? Sebelah sini nak 6 ke nak 5 ni? Kalau boleh lah, nak 5 nak? 5 lah dah, dapat malas belaka macam saya lah. Tak ada nak buat 6 pun. Nasib baik. Nasib baik autiru dengan maksud hendaklah kamu solat witir tu, solat tu fardu apa ni? Wajib. Wajib dengan maksud wajib sunat yang dituntut. Nasib baik. Kalau dah selepas sembahyang isyak witirlah kita. Macam kita duk buat solat tarawih. Nasib baiklah ada. Sebab malas belaka tahu. Bakat malas belaka tak. Ni. Sebab tu jangan marah ulama. Ulama yang bahagikan tu, ulama yang memberi kefahaman. Nabi kata kalau aku tak ada, ikutlah alim ulama. Al ulama warasatul anbiya, waris aku ulama. Tu ikut dia sebab dia boleh terangkan apa-apa yang tak ada. Baik. Tu maksud dia. Yang datang dari yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya, kemudian menyampaikan mereka itu, siapa mereka itu tu, yakni Rasul-Rasul akan segala umat. Wajib Rasul tu menyampaikan kepada umat dia. Sebab tu salah satu sifat wajib bagi Rasul ialah amanah. Wajib dia. Sebab jangan kita mempertikaikan Rasul. Kok ada Rasul kita tak bagi tahu kita? Ada tak Nabi Muhammad tak bagi tahu kita tentang ayat hadis? Kok ada? Jangan. Kalau fikir lagu tu kufur kita. Kenapa? Menolak satu sifat wajib bagi Rasul, iaitu sifat amanah Rasul. Tengok Nabi Muhammad SAW bila sampai satu wahyu. Dia pun sampaikan wahyu kepada umat dia. Dia baca.
Dia kata apa? Hal ballaghta, adakah telah aku sampaikan kepada kamu tentang wahyu ni? Dah. Sahabat pun terjawab ballaghna. Dah, sampai dah. Aku terima dah. Aku terima. Hal ballaghta, ada maaf saya. Ballaghtu. Hal ballaghtu, adakah aku sampai kepada kamu? Dah. Kami terima dah. 3 kali Nabi sebut. Sudahkah aku sampai kepada kamu tentang ayat ni? Sudah aku sampai kepada kamu ayat ini? Sudah aku sampai kepada kamu ayat ini? Sahabat kata, ya, kami dah terima apa yang kamu sampaikan kepada kami. Lalu Nabi kata, Allahu yashhad, Allah menyaksikan apa yang aku buat hari ini. Takutnya Nabi. Sebab Nabi ni aman. Sebab itulah tidak ada satu single ayat pun tak pernah Nabi sampaikan kepada kita. Semua Nabi sampaikan kepada kita ikut tertib dan tartil yang baik. Jangan kita pertikaikan. Adakah lagi undang-undang Allah yang tak disampaikan kepada kita? Dah, semua disampaikan kepada kita. Baik ya. Iaitu dinamakan agama itu Islam. Daripada perkataan apa ni? Daripada kita pun ambil seko-seko dia. Tahu Kelantan kata seko-seko. Huruf sin satu, huruf huruf lam satu, huruf mim satu, huruf hijaiyah tu lah. Kita pun gabung satu, dia akan jadi salama. Bahasa Arab kata salama. Salama yaslamu. Kadang-kadang jadi salamah, kadang-kadang jadi Salman. Mendengar Salman? Tahu tak nama Salman? Bukan Salman tu Salman pelakon tu, tak lah. Salman daripada perkataan salama juga. Salman tak. Tapi Islam itu, maksud Islam tu daripada akar katanya salama, tapi aslama. Okey, aslama. Baik. Islam dengan maksud selamat. Bahasa kita apa dia? Bahasa kita selamat, bahasa Arab. Orang Melayu belaka tak? Selamat tu bahasa Arab tu. Bahagian bahasa kita apa? Payah juga tak, sebab duk main bahasa Arab lama. Bila tanya dak bahasa Melayu apa dia? Sebab orang Melayu belaka kan. Lagu mana? Bahasa Melayu. Selamat ni apa dia je? Ayat juga lah. Dia tanya kita benda-benda tak lama pun. Ni macam mana je? Apa maksud selamat ni? Selamat bahasa Arab. Lagu mana? Ayuh, nampak nanti tak sejahtera. Dah. Sejahtera tu aplikasi kita sejahtera itu, My Sejahtera itu. Ataupun tukarlah My Selamat pula, boleh belaka. Sejahtera. Bahasa Melayu dah sejahtera ni. Satu laginya senang lenang. Senang lenang ke senang linang ni? Soalan juga. Senang lenang, Ustaz? Senang lenang ke senang linang? L-I-N-E lenang. Sebab bahasa Kelantan senang lenang. Senang lenang ni tak ada apa. Tak. Senang lenang. Boleh. Jadi sejahtera ataupun senang lenang. Munasabah tak bila sebut Islam itu sejahtera? Munasabah. Kenapa? Dengan Islam inilah Allah janji pada kita, kamu akan senang lenang di dunia dan di akhirat. Senang apa? Susah di dunia. Itu kamu tak faham. Dengan maksud kamu senang pada hati kamu. Sebab tu kebahagiaan di dunia ini bukan mutlak. Kita senang tu alhamdulillah, tak senang pun tak apa. Pada pandangan zahir, hakikatnya keimanan kita tu yang kita senang tu. Sabarlah sekejap. Allah kata banyak dalam Quran, sabarlah. Isbir. Innallaha ma'as sabirin. Tak senang Ustaz, dah duit tak cukup semua ni. Tu cerita lain.
Allah janji dah kamu senang di dunia dengan maksud kamu dijagakan akan iman kamu. Di akhirat baru kamu dapat kesenangan mutlak. Tak akhirat lagi dah, dalam kubur tahu dah. Nah. Ni yang kita nak sekali nak faham. Apa maksud senang lenang tadi tu? Allah bagi kekayaan pada kita. Itu orang panggil bonus. Jadi orang kaya, bonus. Tak bagi kaya pun tak apa, tapi kita dijagakan iman kita. Tu senang lenang Allah Ta'ala. Bukan syirik kepada Allah. Jadi katakan nikmat yang paling besar tu, iman kita terjaga, kefahaman kita pada agama jelas, ikut Allah Ta'ala walaupun kita di kalangan orang miskin. Tak payah duk tengok yang lain. Pemberian Allah tu yang kecil-kecil tu, hak tu besar bagi Allah. Yang kita nampak besar-besar tu sebenarnya kecil pada Allah. Kereta besar, rumah besar, harta banyak, itu kecil bagi Allah. Tetapi keimanan yang mantap, dah ikutan Allah kepada yang baik, buat benda-benda yang baik, dah tinggal yang mungkar, bersedekah jalan Allah Ta'ala. Yang dikatakan fastabiqul khairat tadi tu, hak tu besar sekali pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok kepada rupa paras, Allah tak tengok kepada harta yang banyak. Kalau Allah tengok rupa paras je, tak ada apalah kita ni. Lah, tentu dia akan pilih Aero Aziz lah. Betul tak? Lah, ataupun Fatah Amin, orang semak ni. Yang perempuan pula Fazura ni. Kalau lah kita orang cikai-cikai ni, Allah kata dah. Aku tak tengok rupa paras, dan aku tak tengok harta kamu. Ya, aku tengok apa dia? Qulub, hati kamu tu. Banyak mana yang kamu ikramkan kepada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan selamat. Adapun di akhirat, selamat tu maksudnya sejahtera mutlak, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutlaklah tu. Jadi sabarlah sikit dah, sabar dah. Itulah. Dan dinamakan agama Islam, dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Jadi fahamlah kita, Islam itu undang-undang, Muslim yang mengikut undang-undang. Jadi kalau tak semayang tu, tak ikut undang-undang lah tu. Tak bayar zakat, tak ikut undang-undang lah tu. Sebab tu kita boleh kata lagu ni, mu ni tak semayang dah. Bukan Islam kamu. Cara bercakap bukan Islam kamu. Bermakna apa? Bermaksud apa? Tak ada tanda Islam ke atas kamu. Islam kamu tak ada. Sebab apa? Kamu tak ikut undang-undang. Sebab itulah bila seorang Muslim yang mendedahkan aurat, kita tengok hari tu kes mana yang orang perempuan tu tak, yang mendedahkan aurat, dia kata apa? Ikut suka saya lah mendedah aurat pun. Yang penting saya Muslim, saya bangga dengan Muslim saya. Saya nak dedahkan aurat, nak bertelanjang, ikut suka saya lah. Salah tu. Sebab apa? Mu tak tahu tak Islam tu apa? Islam tu undang-undang. Dalam agama kita tak boleh dedahkan aurat, mu dedah aurat, mu tak ikut undang-undang. Lepas tu kamu berbangga pula dengan pendedahan aurat. Hak tu jadi kufur pula. Sebab apa? Memperlekeh, mempersendakan agama. Ingat, nak murtad, nak jadi kufur, tak payah. Daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada i'tiqad. InsyaAllah kita ni tak akan buat perkataan, kita tak akan sebutlah mahasiswa. Tak ada. Ada orang kita sebut mahasiswa dah, tak ada. Dah. Jesusku, tak ada. Tak ada. Orang kita, orang Melayu kita tak sebut lagu tu. Dah. Perbuatan, ambil pergi tokong Cina, tak ada pun. Tapi kalau main datang tu ada dah. Ngangkong. Ngangkong apa? Tikam lembu tu lah. Menurun. Tu kok syirik juga tu. Tak menurun, tak ada juga tu. Tapi jarang sangatlah yang lagu tu. Tak, beriktikad tak ada. Tapi yang mudah sekali murtad kalau kita mempersenda-sendakan agama. Hak tu mudah. Kamu duduk semayang tu pasal apa? Tak ada nilai solat kamu tu. Dia menolak hukum agama, kufur. Sebab apa? Memperlekehkan agama. Mudah je nak kufur ni.
Tak payah. Saya bangga dengan agama saya, tapi ikut saya nak buka aurat pun. Yang penting saya seorang Muslim. Dan saya berbangga bila saya berpakaian macam ni. Kufur sebab apa? Sebab memperlekeh, mempersendakan agama. Istihza. Tak payah nak kufur ni. Dah. Untuk apa kita potong tangan? Potong tangan, rejam semua ni. Oh, ini undang-undang apa ni? Undang-undang Berbrik ni. Undang-undang apa ni, hutang semua ni. Tak boleh nak buat. Dia boleh mempertikaikan undang-undang Allah Ta'ala. Sebab tu sebagai orang mukmin, kalau tanya kita mana lagi baik, undang-undang agama, undang-undang apa ni, Allah ke undang-undang manusia? Cakap selalu undang-undang Allah yang terbaik. Itulah i'tiqad kami sebagai orang mukmin. Tapi buat tak buat urusan pemerintah. Jangan pertikaikan. Dia tahu. Ini bukan soal politik. Ini soal pemerintah. Dia tahu nak buat tak nak buat. Hudud ni semua tu urusan pemerintah. Kita tak boleh campur tangan. Sebab tu, tapi ditanya kita mana set lebih baik, tentulah agama. Potong tangan ke rejam, semua tu set dengan Allah Ta'ala, hak tu yang terbaik. Jangan sebut pun yang terbaiklah undang-undang manusia. Kufur kita pada Allah. Boleh dia? Sikit lagi ya. Ya'ni orang yang beragama Islam, maka nyata daripada ta'rif itu. Ta'rif mana ni? Ta'rif yang set undang-undang tuturan cakapan tadi, bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala yang dihantar akan undang-undang tadi dengan melalui rasul-rasulnya yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadah dan muamalah dan sebagainya. Sebab tu dia kata set undang-undang tadi tu sekumpulan. Sebab dalam Islam ini ada banyak. Okey, baik. Juzuk Islam ada 3. Islam, iman, ihsan. Apa maksud Islam? Imtianul zahiri, mengikut zahir anggota Islam. Satu set. Yakni kalau kita Islam, masuk Islam saja, kena semayang, kena puasa, kena zakat, kena haji. Dan buat dan semayang dengan haji tadi tu perbuatan tu. Kena buat. Allahu Akbar, tunduk, sujud, rukuk, hari-hari kita buat. Kalau pergi pula umrah, haji pula kena buat tawaf. Pergi melontar di jamrah, sa'i dan sebagainya. Kadang-kadang pergi sihat, balik mati. Tak. Ada lagu tu. Banyak. Mak saya segar pergi, balik tu meninggal. Penatnya buat haji. Tak apa, sami'na wa ta'na. Pergi kita. Pergi kita juga. Tak boleh kau ustaz kita buat 3 je tawaf ustaz. Boleh tak ustaz? Tak boleh. Allah kata 7. Buat 7. Tak boleh tak di jamrah tu kita buat jamrah yang ketiga dulu, sebab dengan dekat dengan kita dah jamrah ni ustaz ni. Jamrah ketiga ni. Boleh tak kita lontar dulu, lepas tu kita pergi nombor 1. Dah kena buat nombor 1. Pergilah kita. Boleh tak kita buat di Marwah ustaz? Start di Marwah, lepas tu pergi di Safa. Tak boleh. Allah kata start di Safa dulu. Sebab apa? Undang-undang datang daripada Allah. Sami'na wa ta'na, ikut kita. Sabarlah, sabar di dunia, sabarlah. Allah kata sabarlah sikit. Lepas ni mu tak ada buat dah benda ni. Buatlah kita. Kan? Itu maksud dia. Itu maksud Islam. Iman, yakin kepada Allah. Tu iman. Dengan rukun iman. Hak nombor 3 pula ihsan, buat baik. Buat baik ni yang terpelik ni. Orang panggil tasawuf. Tasawuf inilah yang masalahnya. Sebab tasawuf ini ada 2, tasawuf batiniyah, tasawuf islamiyah. Dan tasawuf ini bukan syarat kesempurnaan iman, bukan syarat. Tasawuf bukan. Yang masalahnya tak reti agama ni, tak reti pada asasnya. Islam tak reti, iman tak reti, terus terjah masuk dalam bab kesucian, masuk bab tasawuf. Lalu jadilah al-hadi apa ni? Minallah, aminullah, al-kahfi, al-akhirah. Orang sambung sikit lagi, al-fatihah,
An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kahfi dah. Nama surah habis. 144 surah tu habis. 14 surah. Tu nampak tak modus operandi dia? Dia tak boleh serang kita bahagian ibadat syariat. Dia tak boleh serang kita bahagian tauhid jelas. Dia pergi masuk bab tasawuf. Dia bagi tak jelas. Kita pun ikut, ada orang ikut. Dia kata apa? Tidur kita ni tak tidur. Lagu mana tu masuk jadi? Kita ni tak tidur sebenarnya. Hakikat tidur datang daripada kita. Kalau kita tidur tu maknanya kita tidak tidur lagi. Bila kita tidur pada hakikat baru tidur. Pening kepala kita, apa benda nak cakap ni? Apa benda nak cakap apa sebenarnya? Tidur-tidur lah. Tengok. Apa benda nak cakap ni? Dia buat keliru agama. Bila keliru orang makin nak dengar. Apa lagi yang dia cakap? Apa lagi? Ikut. Membuta tuli. Dibawa pula oleh seorang yang bernama Wayang Al-Hadi Sordono. Wayang tu, dia wayangkan kita awal lagi dah. Nama dia Wayang je. Tahu tak cerita Al-Hadi ni? Dah. Ni bab tasawuf ni. Dia bagi pelik orang. Apa dia kata? Sembah Allah Ta'ala tu syirik. Syirik sembah Allah. Kamu orang syariat sembah, kami tak sembah, kami taat. Pening dah kita. Pening dah kok mana taat dengan mana pula sembah, mananya taat. Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk sembah kepada aku, ibadat pada aku. Tu apa benda ayat Quran? Kita sembah Allah tak apalah, Allah tu Khaliq. Sembah dengan taat ni sama muradih. Satu ajaran sesat dia. Yang kedua dia kata apa? Dia kata apa? Burak tak ada dalam Quran. Nak ikut tak payahlah. Betul lah Quran tak ada burak tu, tapi dia sebut dalam hadis Nabi, dia tolak hadis. Yang ketiga, bayar zakat kepada aku lah. Kenapa bayar orang lain? Nampak tadi. Nampak dah tu? Nampak tak? Skema rupanya. Skema. Kita tak tahu dia scam kita awal-awal lagi dah. Nak ke duit je tu sebenarnya. Lepas tu kamu ni anak murid aku, macam anak aku lah. Bila anak aku boleh peluk cium kamu ni, isteri kamu sama juga. Itulah. Itu kerjanya. Sebab tu saya ingat lagi ajaran Millah Ibrahim. Ada lagi sekarang. Seorang cikgu Ustaz Rahmat tahu kot cerita ni. Seorang cikgu di sekolah, saya tak sebut lah. Cikgu tu memang lawa lah. 6 bulan tak ada lana rada. Tak mai sekolah. Dia tak bawa surat, tak tahu sakit ke tidak. 6 bulan. Tiba-tiba dapat kesan dia di mana dia tinggalkan suami, tinggalkan anak dia. Dapat kesan di mana? Di Gua Musa. Malu ke peniji? Malulah saya sebab Gua Musa ni. Gua Musa. Duk buat apa tak tahulah, bertapa ke apa. Lepas tu dengar cerita pada anak, dia kata telah dilantik menjadi puteri lindungan bulan. Pula dah naik pangkat tu. Dan berkahwin dengan tok guru dia. Itulah yang naknya, bukan apa-apa. Tengok guru Yahya, berapa banyak isteri dia. Ayah Pin. Masuk orang tanya dia, berapa isteri ayah Pin? Isteri 4 je. 4 kahwin secara zahir. Ada zahir pula dah. 12 saya kahwin secara batin di alam ghaib. 12. Campur 12, campur 4 berapa? Berapa jadi? 16. Rasulullah 10 je. Rasulullah. Dia 16 isteri dia. Itulah kerja jalan sesat dia, nak kahwin banyak. Dah. Tengok cerita Amrah Joli tu lah. Dah. Serupa dah pada saprendi dia. Rupa-rupa skema pada awal-awal lagi tu. Pendeknya kata apa? Orang tak faham tentang agama. Masuk lagi, orang ramai lagi masuk agama dia, ajaran dia tu. Saya ambil lagi 3-4 minit je dah. Curah dah tu, kita tu nampak dah tu makannya kita tu lah. Sabar sikit dah. Kalau di Kelantan ni dia masjid surau dia tu dekat dengan kedai. Di Kelantan
masjid dia surah nampak kedai. Jadi kalau nampak curah lagu ni, ada orang cakap macam ni, Ustaz. Dia kata, oh, ada Ustaz. Makan teh. Tak tahu makan teh? Nasi kerabu Ustaz, nasi kerabu kat luar. Oh, nasi kerabu kita pun stok selalu. Sikit-sikit lagi ya. Saya sikit. Baik. Itu maksudnya. Jadi agama kita dalam dalam tu pula ada beberapa bahagian pula. Akidahnya nama tauhid. Akidah nama tauhid. Ulama yang hebat dalam bidang ini nama dia usuliyin. Ulama usul. Dah. Yang kedua fiqh. Fiqh bab ibadat fiqh lah. Ulama yang hebat dalam ni orang panggil tok faqih, nama dia fuqaha. Sebab tu orang kata tanya dia lah sebab dia faqih dalam agama. Faqih tu maknanya tok fiqh lah tu. Orang bijak dalam ibadat, bijak dalam fiqh. Yang ketiga nama dia tasawuf. Tasawuf ni ulama dia nama ahli sufi. Siapa dia tu? Imam Al-Ghazali. Ingat tuan-tuan, satu kaedah. Kalau kita jumpa dengan seorang ustaz dia cerita banyak sekali bab karamah-karamah. Cerita bab karamah, sikit-sikit karamah, sikit-sikit karamah, sikit-sikit karamah. Cerita dalaman tak ada. Cerita dalam kitab tak ada. Karamah, nampak ni. Mengaruh tu. Kaedah ni mengaruh. Merapu panggil. Saya mengajar satu kitab tasawuf peringkat pertengahan, nama dia Durran Nafis. Nama dia Durran Nafis. Hari ini saya mengajar di Bukit Bandar Mahkota. Kitab di peringkat tinggi. Dalam tu ada Nur Muhammad dalam tu. Tinggilah tu. Nur Muhammad tak nak cerita lah saya. Dalam tu ada bab tajalli. Tajalli tinggi tu. Tak ada pun dalam tu cerita-cerita merapu, tak ada. Dia cerita apa? Bab kebersihan hati. Lagu mana kita nak jadi orang tak malas ni? Satu. Hilangkan benda ni, hilangkan benda ni. Tak ada merapu-merapu. Oh, seorang syekh begini. Dah saya ambil kata-kata Tuan Guru Ismail Sepanjang untuk guru saya. Kalaulah seorang ustaz tu duk cerita banyak tentang benda-benda yang orang panggil kasyaf tak kasyaf ni, beringatlah. Takut-takut jadi panggil pelara. Ya, ingat kita orang cerdik belaka dah. Okey Jadi dalam tu juga ada muamalah. Muamalah ni jual beli. Ingat cara nak mengaji macam mana, nak jual beli lagu mana. Tu semua dalam agama kita. Cukup lengkap. Baik, saya ambil sikit yang ni. Kita berhenti. Bermula. Sikit sini. Bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara. Bila undang-undang Allah Ta'ala tu kena pada 5 perkara. Bergerak kaki anak Adam, 5 perkara ni ada. Yang pertamanya, kira dulu. Yang pertamanya wajib. Yang keduanya sunnah. Anak tanya sunnah ke sunat ni? Orang kita panggil apa sini? Sunnah ke sunat ni? Ada yang duk balas je benda ni. Sunnah, sunat. Tiba-tiba yang ketiga salah belakang sunat tu dia kata. Habis. Sunat tu habis. Sunnah dengan sunat ni sama. Tapi bukan sunat tu. Saya pun duk fikir-fikir lagu mana datang kata sunat tu dah. Sunat tu lah. Sebab sunat tu dalam bahasa Arab khatan. Jadi orang kita ni kadang-kadang nak bombastik, dia tukar. Kan setiap bulan 12 kan kita buat apa? Majlis sunat ramai-ramai juga. Lagu mana Ustaz? Kita bincang nak buat sikit banner ni. Kita buat bombastik sikit, kita buat sunatan je kata. Pernah dengar sunatan? So kita pernah buat suara kita. Dah, program sunatan 2022 ada ke? Ada orang tanya saya, apa maksud sunatan Ustaz? Saya jawab, saya kata sunat ni khatan. Bersunat ni berkhatan. Ton tu maraton je. Bermakna sunat sambil berlari. Oi, mana ada Ustaz? Mana ada sunat sambil berlari kata? Tak boleh buat lagi. Ni masalah kan? Yang ni masalah kita ni. Tak. Jadi jangan buat sunatan tu, ambil yang betul-betul khatan jama'i. Sunat beramai-ramai. Tak ada masalah. Tak, jangan tukarlah bahasa Arab tu. Baik. Yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, yang kelimanya harus. Baik. 5 ini undang-undang Allah. Undang-undang Allah. Bergerak kaki anak Adam je, undang-undang Allah selalu terkena dengan 5 perkara ni.
Jadi kita pun bahagi 3 perkara, 3 benda. Bahagian pertama dituntut buat. Ada berapa? Ada 2. Kita habis sini je. Dituntut buat. Apa maksud dituntut buat? Mana tuntut buat tu? Wajib dengan sunnah. Sebab tu dia tanya saya, sunat tu Ustaz, wajib tak wajib? Tak wajib. Tanya balik, tuntut ke tidak? Tuntut. Kena buat. Boleh. Set yang kedua iaitu dituntut tinggal. Ada 2, haram dan makruh. Yang ketiga harus tak tuntut buat, tak tuntut tinggal. Habis. Cuma nak tanya pada haji dah, nak tanya hukum sikit ni. Dah, beli basikal, hukum dia apa? Nak cuba try test. Beli basikal, hukum dia apa je? Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Beli basikal lah. Harus. Nampak? Pandai tu? Harus sudah. Dah. Selagi mana tidak kena pada 4 yang utama tadi tu. Baik, kita pun ubah sikit. Beli basikal untuk apa ni? Beli basikal je. Oh, Ustaz, nak bawa bini, Ustaz, mari ke masjid. Lagu mana jadinya? Apa hukum dia tu? Beli basikal bawa isteri datang ke masjid. Jadi hukum dia apa? Harus lagi. Harus lagi tak? Sudah berubah. Daripada harus menjadi sunat. Sebab datang masjid. Dah. Kalau beli basikal pergi tikam lembu jadi apa? Jadi apa? Haram sudah. Haram sudah. Sebab haram tu lah. Duk simpan duit untuk beli basikal tu, nak pergi beli nombor, nak tikam nombor, haram dah masa tu. Simpan duit pun lagi haram. Sebab nak pergi tikam nombor. Boleh je? Jadi kalau tanya saya, bab ketum dengan ganja lagu mana pula? Lagu mana Ustaz nak tanya ketum ganja ni? Ketum lagu mana ketum ni? Saya pun jawab selalu lah. Ketum dengan ganja ini sejenis tumbuh-tumbuhan seumpama sayur-sayuran. Ianya suci. Itu dulu. Tapi memabukkan. Itu masalah dia. Jadi oleh kerana benda tu memabukkan, tengok penggunaan. Dulu orang ambil daun ganja masuk dalam makanan. Dululah. Makanan jadi sedap, tapi tak mabuk, hukum dia harus. Dulu orang ambil daun ketum tadi tu, buat letak sikit-sikit kat sini jadi ubat. Selagi dia jadi ubat lah, dia tak mabuk dan tidak ketagih, hukum dia harus. Haruslah. Tapi sekarang ni orang modify je dah. Macam-macam masuk. Coca-Cola. Lepas tu yang terbaru ni, ada yang terbaru ingredient dia nama dia ubat lipah. Boleh masuk ke ubat lipah. Ubat lipah dengan ubat tikus boleh masuk datang, kata mampu kerah dah apa-apa ni kata. Dah. Daun ketum tu, air ketum tu lah. Dah. Tak boleh. Jadi tak disebabkan hak tu lah jadi haram tadi tu. Cuma ni saya tak boleh jawab hukum dia. Nasi ganja macam ni je. Dia tak boleh jawab saya lagu mana hukum nasi, sebab tak try lagi ni. Lagu mana ni? Tak try lagi, sungguh saya tak try lagi nasi ganja. Lagu mana tu nak hukumkan aku? Boleh makan ke tidak ni? Kalau tak mabuk tak apa. Kalau tak tagih tak apa. Itu je lah. Okay. Wallahu a'lam bissawab. Sekat tu dulu insya-Allah. Jadi yang baik datang daripada Allah Ta'ala tu, yang kurang datang dari saya lah. Jadi saya minta pada Haji tanda kita di mana berhentinya, di undang-undang yang 5 perkara insya-Allah. Barakallahu fiik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.